A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi surah Al-Anbiya. Semalam kita berhenti sampai ayat yang ke-35. Hari ini kita sambung ayat yang ke-36. 36 sampai 44 ataupun muka surat 325. Muka surat 325. Okey, ada beberapa isu. Yang pertama, ayat 36 ni Allah Ta'ala cerita bagaimana Nabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berada di Mekah sering diejek ataupun dipersendakan oleh orang Mekah. Allah kata wa idza ra'aka alladhina kafaru, bila orang kafir melihat kamu wahai Muhammad, in yattakhidunaka illa huzwa, tidak lain mereka menjadikan kamu sebagai bahan ejekan. Sebab apa tu? Ini sikap fitrah semula jadi manusia lah. Bila tak suka, dia akan ejek. Sebab tu dalam Islam ni akhlak kita, kalau kita tak suka sesuatu ataupun ada pandangan berbeza dengan pihak lawan, bawa hujah, bawa dalil, fakta, bukan ejek. Tapi hak berlaku sekarang ni sangat mengerikan dan juga sangat menyedihkan. Kalau baca dalam Facebook, media sosial ni, memang mengejek ni perkara biasa lah. Terutama sekali dalam budaya Malaysia ni, saya duk perhati politik lah, mengejek. Dan tambah parah apabila orang yang kononnya membawa perjuangan Islam tak kena cara pun ejek, kutuk pihak lawan. Dan ini sebenarnya bukan perangai orang beriman. Sebab Allah Ta'ala sebut ayat ini perangai orang kafir. Lepas tu Allah kata hadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Rupanya ada sebab juga mereka mengejek Rasulullah. Sebab dia kata Rasulullah ni telah mengaibkan ataupun menjatuhkan, mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Lepas tu dia kata wahum bidzikrir rahmani hum kafirun. Dan orang kafir Mekah ni kufur kepada sebutan nama Allah Ar-Rahman. Maksud kufur kepada Allah Ar-Rahman tu, Allah yang pemurah. Rupanya orang Mekah ni tak pernah dengar nama Allah ni sebagai Ar-Rahman. Sebab mereka biasa disebut Allah ni sebagai Tuhan. Allah, Allah. Kemudian bila Rasulullah datang, Rasulullah ni sekali berdoa dengan nama Ar-Rahman, sekali Ar-Rahim, sekali Allah. Jadi orang kafir Quraisy pun pelik. Dia kata setahu kami Rahim ni bukan nama Allah. Rahim ni nama gelaran kepada Musailamatul Kadzdzab. Di Yaman pada zaman Nabi ada seorang lelaki nama dia Musailamah. Musailamah ni mendakwa dia sebagai Nabi. Dan Musailamah ni gelaran dia Rahimul Yamamah, si pemurah daripada Al-Yamamah. Sebab Musailamah ni orang politik. Dia nak mendakwa dia ni sebagai Nabi. Dia pula banyak harta, dia tabur dengan berbagai bantuan kepada orang ramai supaya orang ramai mengangkat dia ni sebagai Nabi. Jadi bila orang Mekah dengar Rasulullah sekali baca Ar-Rahman, sekali baca Ar-Rahim, dia kata pelik Muhammad ni, kami tak pernah dengar apa Allah ni ada nama Ar-Rahman. Jadi berikutan soalan mereka tu, Allah pun turunkanlah ayat di akhir surah Al-Isra. Allah kata qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Panggillah nama Allah, Allah ke ataupun Ar-Rahman yang Maha Pemurah, tak kisah. Sebab apa? Allah mempunyai banyak nama. Okey, kemudian ayat yang ke-37 ni Allah Ta'ala cerita sifat manusia. Hal ni pun kita jangan sekadar baca, ingat sejarah, reflect dalam diri kita. Allah kata apa? Khuliqal insanu min ajal. Manusia ni memang dicipta perangai dia ajal. Ajal masuk gopoh, terburu-buru. Antara contoh gopoh ataupun terburu-buru dalam konteks ayat surah Al-Anbiya diturunkan pada zaman Nabi. Orang Mekah ni bila Nabi duk cerita kamu kena beriman kepada Allah, kalau tidak kiamat akan berlaku, kamu tidak sempat taubat, kamu akan dihumban ke neraka. Jadi antara contoh kegopohan dan juga kebiadaban mereka ayat 38 tu. Sebab apa mereka pun duk cabar Nabi, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka selalu duk kata, bila janji kiamat ni wahai Muhammad, kalau kamu benar, orang yang benar dalam dakwaan kamu. Sepatutnya bila diberikan ancaman, fikir
Kemudian insya-Allah boleh membawa kepada beriman, tetapi tidak mengejek, ejek lagi. Muhammad kata kalau kami tidak beriman dengan kamu, kami akan dihumban ke neraka. Mana neraka tu? Cepat-cepatlah. Dan ini contoh sikap biadab. Dan ini juga disebut dalam hadis, Nabi kata al-ajalatu minasyaitan atau kama qala. Sikap terburu-buru ni adalah daripada dorongan syaitan. Dan syaitan memang nak kita buat keputusan secara terburu-buru. Ini pun antara contoh musibah yang berlaku kepada umat moden ni, zaman moden. Berlaku satu peristiwa saja, belum tahu hujung pangkal, belum tahu cerita hak menyeluruh, kita tu bagi komen, kutuk, ejek dan sebagainya. Kenapa jadi macam tu? Sebab manusia ni Allah kata memang fitrah dia dicipta dengan terburu-buru. Sedangkan sepatutnya kita kena cuba lawan sifat terburu-buru yang diapi-apikan oleh syaitan ni dengan sikap yang lebih tenang. Bila berlaku apa-apa jangan terburu-buru. Nanti kita akan terjerumus dalam kesilapan, nak kena tarik balik kata-kata, kenyataan dan sebagainya, memalukan diri sendiri. Jadi Allah kata manusia jenis terburu-buru. Jadi kita jangan terburu-buru. Okey, kemudian seterusnya Allah Ta'ala bagi ancaman ni. Dia kata law ya'lamul ladina kafaru. Kalau orang kafir hak minta disegerakan azab tu, secara terburu-buru tu tengok ataupun tahu, hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wala an dhuhurihim wala hum yunsarun. Ketika mereka tidak boleh menahan lagi api neraka daripada kena wajah dan juga belakang mereka, sudah pasti mereka tak minta. Jadi Allah Ta'ala ni dia bagi tahu, dia kata manusia ni terburu-buru, duk minta benda tak elok, cabar dan sebagainya. Kalaulah mereka ni diberi peluang untuk melihat terlebih dahulu bagaimana mereka nantinya di akhirat kelak diazab, mereka tak akan buat macam tu. Jadi masalahnya kiamat tak berlaku lagi. Jadi bila kiamat tak berlaku lagi, tak nampak akhirat, orang pun tak fikir panjang lah. Inilah kelebihan orang beriman, orang baca Quran. Sebab orang yang beriman, orang baca Quran ni, dia seolah-olah dah nampak akhirat. Jadi dijaga supaya tidak terburu-buru. Cuma dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut yang dibakar ni, kalau kita faham dalam neraka, seluruh tubuh ahli neraka itu dibakar. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala spesifik sebut dua anggota, muka dan juga belakang. Sebab apa? Muka ni lah hak biasanya menunjukkan kesombongan kepada orang yang lebih rendah. Muka ni lah digunakan untuk mengejek, mencibik wajah kepada orang yang kita tak suka. Jadi Allah tak nak bakar muka. Kenapa pula zuhur, belakang? Sebab belakang biasa orang sombong, kafir ni sambil dia mengejek, dia bersandar menunjukkan kemewahan dia. Okey, kemudian ayat 42. Ayat 42 tu Allah cerita tak ada siapa yang boleh menghalang kita daripada ancaman azab Allah melainkan dia. Allah kata, qul, katakanlah Muhammad, man yaklaukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Siapa yang boleh menghalang, menjaga kamu pada waktu malam ke, pada waktu siang ke, daripada azab Allah Ar-Rahman? Siapa? Tak ada siapa melainkan Allah. Jadi kita ni tak sudah dengan Tuhan, dengan Allah. Kita kena kembali ke dia juga. Sebab kalau dia nak kenakan apa-apa kepada kita atas dasar sebab kedegilan kita, tak ada siapa boleh menghalang. Jadi lebih baik kita kembali kepada Allah, buat apa yang dia suruh, dan dia akan jaga kita. Sebab ada hadis Sunan Tirmizi, Nabi kata, Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas, Nabi kata bergantung, ni makna lebih kurang lah, bergantung bulat-bulat hanya pada Allah, sebab dia memegang kuasa. Kalau sekiranya seluruh manusia berkumpul untuk memberi mudarat kepada kamu, sedangkan takdir Allah nak selamatkan kamu, orang yang berkumpul seluruh dunia ni tidak akan dapat menghalang apa memberikan mudarat kepada kamu, sebab Allah pegang kuasa. Lepas tu Nabi sama lagi, Nabi kata, kalau sekiranya semua manusia di seluruh dunia ni berkumpul untuk menjaga kamu atau memberi manfaat kepada kamu, sedangkan takdir Allah menetapkan kamu kena mudarat tu, orang defend macam mana sekalipun tidak dapat menghalang mudarat Allah kepada kamu. Jadi kesimpulannya, kita tak sudah kepada Allah, kita bergantung kepada Allah semata-mata, jangan bergantung pada benda lain. Dan yang terakhir sekali, ayat yang ke-44 ni Allah Ta'ala beri ancaman atas kedegilan orang Mekah ni. Allah kata, fa afala yarawna anna na'til ardha nanqusuha min atrafiha. Tidak akan mereka perhati, kami, Allah kata, na'til ardha, mendatangi bumi ataupun empayar, wilayah,
yang berada dalam kekuasaan mereka, nanqusuha, kami kurangkan sempadan wilayah tu, min atrafiha, daripada pinggirnya. Maksud Allah Ta'ala tak datang, tetapi Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah, memakan ataupun menghakis sempadan jajahan ataupun wilayah orang Mekah ni makin lama makin nipis, makin pendek, makin kecil, akhirnya hilang. Ini pun satu gambaran jaminan kemenangan kepada Rasulullah dan juga ancaman kekalahan kepada orang Mekah. Dan benda ni memang terbuktilah. Mereka sombong menindas umat Islam 13 tahun di Mekah. Kemudian bila hijrah ke Madinah, mereka serang lagi Rasulullah sehingga tercetus kemuncak perangnya, perang Ahzab. Jadi lepas perang Ahzab tu, bila orang Mekah mengalami kekalahan yang teruk, Nabi pun kata, lepas ni kita tidak akan diserang lagi, kita pula akan bertindak balas. Jadi lepas tahun ke-5 hijrah tu, pengaruh ataupun kuasa musyrikin Quraisy ni dimakin kecil, makin terhakis. Akhirnya mereka tewas, jatuh kepada Islam pada tahun ke-8 hijrah. Ini antara contoh ayat-ayat ni. Dan ayat ni surah Al-Anbiya turun di Mekah. Lepas tu tiba-tiba semasa turun di Mekah ni, Allah Ta'ala bagi tahu warning ataupun amaran kepada orang Mekah, wilayah mereka akan semakin mengecil atau kita kata dikuasai oleh umat Islam, sedangkan umat Islam masih lagi di Mekah. Ini antara contoh kita kata ghaibiyat, perkara ghaib yang disebut oleh Al-Quran, benda yang bakal berlaku. Dan benda ni ayat macam ni, bila sahabat Nabi yang sedang ditindas dengan teruk di Mekah ni baca, hati mereka terhibur. Kenapa Allah Ta'ala beri jaminan mereka akan mendapat kemenangan? Orang Mekah tengah duk tindas mereka ni akan mengalami kekalahan satu masa nanti, menyebabkan jiwa ataupun hati orang beriman semakin teguh. Itu dah lebih kurang tuan-tuan, ayat yang ke-36 sehingga 44. Dan insya-Allah besok kita sambung lagi ayat 45 dan sehingga 57. Dan besok ni kita akan masuk permulaan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana baginda berdialog dengan kaum dia, dan kemuncaknya baginda telah memecahkan ataupun menghancurkan berhala-berhala. Interesting, insya-Allah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan lagi pagi ini dan kita sambung lagi surah Al-Anbiya. Ayat yang dibacakan tadi adalah daripada ayat yang ke 45 sehingga 58. Dan ayat-ayat hari ini Allah Ta'ala cerita antaranya yang boleh ambil manfaat daripada wahyu Al-Quran ini manusia yang tidak peka dan juga tidak tuli mata hati dia. Allah kata, qul innama unzirukum bil wahyi, katakanlah Muhammad, aku beri peringatan kepada kamu dengan wahyu. Maksudnya apa Nabi bawa ni bukan jalan-jalan, adalah wahyu. Wahyu ni benda datang daripada langit, datang daripada pencipta kita. Jadi sepatutnya bila arahan tu datang daripada pihak atasan, kita kena terima. Ini cerita di dunia ni, apatah lagi kalau benda tu datang daripada Tuhan. Pasal Allah kata, wala yasma'us summud du'a idza ma yundarun. Dan orang yang pekak diberi peringatan ni, dia tidak akan dengar, tak ambil pelajaran. Masuk pekak di sini, pekak mata hati. Jadi telinga yang ada tu kena pakai untuk mendengar peringatan dan sebagainya. Kemudian disebut juga pada ayat yang ke-47 ni, keadilan Allah di hari kiamat. Dia kata, wa nadha'ul mawazina al-qista li yawmil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Dan wa nadha', kami letakkan al-mawazin. Mawazin ni maksudnya neraca keadilan, neraca timbangan yang adil pada hari kiamat. Cuma beza dia kalau kita baca dalam tafsir atau dalam hadis, timbangan di dunia ni hak berat turun ke bawah. Kita letak timbangan, dia berat, dia turun ke bawah. Tetapi neraca keadilan pada hari kiamat, Allah Ta'ala punya sistem, bila timbang mana hak berat akan naik ke atas, nampak pada semua. Itu apa? Ini alam akhirat yang susah kita nak faham. Lepas Allah kata tidak akan dizalimi seorang pun. Maksud neraca Allah ni sangat adil. Lepas tu dia sambung lagi, dia kata, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Kalau sekiranya amal baik atau amal buruk kita tu sebesar, dia kata, biji sawi,
akan dibawa datang. Ini pun kita baca dalam surah Zalzalah. Allah kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat benda baik walaupun sebesar zarah akan dibawa datang. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni orang beriman, orang Islam, antara sebab kenapa kita perlu beriman kepada hari kiamat, satunya nak mendidik kita supaya sedar hidup di dunia ni, buat jahat ke buat baik tara mana, orang tahu ke orang tak tahu, tetap mendapat balasan ataupun ganjaran Allah di sana. Kalau buat baik, dia akan jadi ikhlas, seikhlas sungguh, tak perlu orang tahu, Allah Ta'ala akan beri ganjaran. Lepas tu kalau jahat pula, dia akan beringat daripada melakukan kejahatan, walaupun orang tak tahu, orang tak nampak ataupun pihak berkuasa tidak menangkap, tetap dapat ganjaran, tak dapat balasan di sana. Dan ayat ni pun kalau kita bincang secara lebih mendalam, Allah Ta'ala sebut apa? Mithqala habbatin min khardal. Dia kata sebesar biji sawi. Kenapa sebut sebesar biji sawi ni dalam ayat ni? Dalam ayat lain pula disebut mithqala dzarrah, sebesar zarah. Sebab itu antara benda, objek yang paling kecil yang dikenali ataupun difahami oleh orang zaman Nabi. Tapi kalau sekiranya ayat Quran itu turun zaman kita, Allah mungkin tak akan pakai mithqala habbatin min khardal, sebesar biji sawi. Allah mungkin akan menggunakan benda lain hak difahami oleh orang zaman ni, macam proton ke, atom ke dan sebagainya. Kemudian surah Al-Anbiya ni nama dia Al-Anbiya, plural kepada An-Nabi. Jadi Nabi ni seorang. Kalau Al-Anbiya, para Nabi. Kenapa surah ni nama surah Al-Anbiya? Sebab mula daripada ayat 48 sampai habis surah Al-Anbiya ni Allah Ta'ala cerita kisah para Nabi. Dan kisah tu dimulai dengan kisah Nabi Musa dan juga Harun. Dia kata bahawa walaqad atayna Musa wa Harun, kami telah berikan kepada Musa dan juga Harun alaihi wassalam Al-Furqan, sebuah kitab yang Al-Furqan menjadi pembeza di antara kebaikan dan juga keburukan. Al-Furqan di sini rujuk kepada Taurat. Dan Al-Quran pun kalau kita baca, ada surah yang ke-25 dalam juzuk yang ke-19 dipanggil surah Al-Furqan. Dan kenapa surah itu dipanggil Al-Furqan? Sebab Al-Quran juga nama lain bagi Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeza antara baik dan juga buruk, benar dan juga kebatilan. Lepas tu kalau kita perhati dalam Quran, kisah Musa ni banyak sungguh. Sebab Nabi Musa ni dia membawa sebuah kitab, iaitu Taurat. Yang mana Taurat ni kita adalah kitab yang benar-benar setanding isi kandungan dia dengan Al-Quran. Jadi kalau dia nama Al-Furqan, digelar sebagai Al-Furqan, Al-Quran pun dinamakan Al-Furqan. Lepas tu yang kedua, Allah kata selain daripada Furqan, pembeza antara baik dan juga buruk, Nabi Musa juga dikurniakan Taurat yang menjadi Dhiya. Dhiya ni sumber cahaya. Maksud sumber cahaya ni kalau kita belajar lebih mendalam, Dhiya sumber cahaya, nur pantulan cahaya. Kalau kita tengok lampu kita ni, lampu ni adalah Dhiya. Lepas tu cahaya yang melekat ke dinding itu pantulan daripada lampu ni dikira sebagai nur. Jadi kenapa disebut Al-Quran pun disebut sebagai Dhiya, Taurat pun disebut sebagai Dhiya? Nak cerita mereka, ia adalah sumber cahaya. Kemudian disebut lagi, semua ni kitab Taurat ni memberi peringatan kepada orang yang bertakwa. Ayat 49 tu Allah Ta'ala sebut ada dua sifat orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang yang gentarkan Tuhan mereka ketika Tuhan mereka itu tidak dapat dilihat. Maksudnya apa ni? Maksudnya kita ni tak nampak Allah, tapi kita halang, tahan diri kita daripada melakukan benda jahat. Orang pun kata, apa mu tak pergi buat jahat tu? Dia kata, aku takut kepada Allah. Lepas tu kawan kita kata, mana ada Allah? Dia kata, Allah ada. Aku takut, aku gerun walaupun Allah tidak ada, tidak dapat dilihat oleh mata. Maksud sepanjang masa. Kalau belajar hadis ni panggil martabat ihsan. Ihsan ni maksudnya duduk di mana pun rasa Allah memerhatikan dia. Dan yang kedua sifat orang bertakwa disebut ni, wahum minas sa'ati mushfiqun. Mereka gentar juga dengan kedatangan kiamat. Dan bila mereka gentar dengan kiamat, mereka bersedia lah. Seterusnya tuan-tuan ayat 51, in fact sampai ayat yang ke 72, cerita Nabi Ibrahim. Dan cerita Nabi Ibrahim kalau kita perhati dalam ayat-ayat ni, cerita baginda dibakar,
berlaku dialog, akhirnya dibakar, kemudian Allah Ta'ala arahkan api itu supaya sejuk. Itu insya-Allah kita baca minggu depan. Tapi muqaddimah dia ada beberapa perkara di sini. Allah Ta'ala kata walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Kami telah anugerahkan kepada Ibrahim rusyda. Rusyd maksudnya kebijaksanaan, kedewasaan. Dan ini antara dalil tuan-tuan, nabi-nabi ini adalah orang yang dewasa, matang. Dan rusyd di sini kalau bincang lagi sama dengan asyud, kedewasaan. Nabi-nabi biasanya diutus ketika usia 40 tahun. Sebab 40 tahun ni adalah waktu yang paling kita kata matang untuk membuat keputusan, mentadbir dan sebagainya. Kemudian dicerita macam Nabi Ibrahim berdialog dengan kaum dia. Dia kata ma hadhihi tamathirul lati antum laha akifun. Patung-patung apa kamu duk sembah ni? Lepas tu kaum dia kata wajadna aba'ana laha abidin. Kami ikut sebab petuk nenek kami duk sembah benda ni. Ini lepas tu Nabi Ibrahim pun tegurlah. Dia kata kamu dan juga tok nenek kamu berada dalam kesesatan. Ayat ni nak cerita apa ni? Ayat ni nak cerita celaan kepada taklid. Taklid ni ikut buta. Ikut buta. Orang buat kita buat. Orang pun tanya, buat apa mau buat benda tu? Tak tahu, dah ramai orang buat, aku buat lah. Pasal apa mau terjun longkang tu? Dah ramai pakat terjun longkang, aku pun terjun sekali lah. Jadi orang hak buat macam ni, kita kata orang yang kurang cerdik, kurang bijaksana. Dalam akidah, haram bertaklid. Siapa Tuhan? Allah. Macam mana Allah sifat dia? Allah sifat dia tak tahu. Orang kata Tuhan, siapa Tuhan lah? Tak boleh, haram. Jadi kita kena kenal Tuhan. Waktu dia katakan awwaluddin, seawal-awal dalam agama ma'rifatullah. Kena kenal Allah, kena pergi mengaji. Bukan duduk di rumah atau buat solat hajat, berzikir puluh-puluh ribu, kita pun jadi kenal Tuhan. Tak, dia kena pergi mengaji. Dan ini antara sebab kenapa Nabi Ibrahim diutus untuk memecahkan taklid akidah tok nenek mereka ni. Lepas tu kadang-kadang kita ni orang tua, kita hormat. Kita kata ini warisan datuk nenek, kita kena jaga. Tapi dalam akidah, kalau sekiranya benda tu tak betul, kita kena tolak. Ini antara contoh. Kemudian bila berlaku debat-debat tu, Nabi Ibrahim bersumpah. Yang terakhir sekali ni. Dia kata apa? Ayat 57. Dia kata watallah, demi Allah, la akidanna asnamakum, aku akan lakukan sesuatu tipu daya, helah kepada berhala-berhala kamu ba'da an tuwallu mudbirin, bila kamu meninggalkan mereka. Lepas tu faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi rajiun. Lepas tu Nabi Ibrahim pun buat apa? Dia pecahkan berhala-berhala tu, kecuali yang paling besar ditinggalkan. Ada perancangan dia. Sebab apa? Dia kata la'allahum, semoga, mudah-mudahan kaum dia akan kembali untuk membicarakan benda ni. Jadi kesimpulan Nabi Ibrahim ni, dia ada plan. Dia dah rancang elok-elok, dia pecahkan berhala tu, dia tinggal hak besar. Kenapa hak ni akan menjadi satu tanda tanya kepada kaum aku. Jadi dia akan gunakan titik tanda tanya itu untuk memberi logik kepada kaum dia betapa berhala ni tidak boleh jadi Tuhan. Kalau zaman sekarang ni berhala, orang Melayu tak sembah ada berhala. Tangkal lah, tangkal azimat, benda sama. Sebab ada orang fanatik dengan tangkal azimat ni, dia ingat tangkal azimat boleh beri mudarat. Jadi kita boleh kiaskan kepada cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sembah, pecahkan berhala tu. Berhala tak boleh bagi manfaat dan juga mudarat. Orang yang fanatik dengan tangkal, dengan azimat, kita ambil tangkal tu, kita potong. Tangkal tu kalau betul ada fungsi boleh memberi manfaat ataupun menghalang mudarat, mula-mula sekali dia patut boleh pertahankan diri dia daripada kita potong dan sebagainya. Itu sedikit sebanyak tuan-tuan pengajaran ataupun inti yang surah yang kita baca hari ini. Dan insya-Allah Sabtu dan juga Ahad depan kita akan sambung lagi. Banyak cerita-cerita yang menarik berkaitan Nabi Ibrahim, bagaimana dialog dengan kaum dia sudahnya dia dibakar dan Allah Ta'ala arahkan supaya api menjadi sejuk dan juga selamat kepada Nabi Ibrahim. Kenapa selamat? Itu ada perbincangan dia. Dan seterusnya Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala anugerahkan ganti keluarga yang rosak dengan keluarga yang lain. InsyaAllah kita bincang untuk next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ni dan kita sambung lagi surah Al-Anbiya yang kita baca sebelum ni ataupun minggu lepas. Hari ini kita baca daripada ayat yang ke 59 sampai 73. Dari ini ada
kisah yang berkisah berkaitan dengan Nabi Ibrahim dengan kaum dia lah. Cerita Nabi Ibrahim pecahkan berhala. Kita duk dengar daripada kecil Nabi Ibrahim pecahkan berhala. Jadi kita pun kena tanyalah mana cerita itu dalam Al-Quran. Jawab dia dalam lingkungan ayat yang kita baca pada pagi ni. Sebab kita ni biasanya dengar ilmu agama ni kita cakap ustaz kita, bukan kata rujuk direct pada Al-Quran. Jadi kita pada zaman moden, kemudahan semua ada ni, patutnya kita kena berjinak dengan Al-Quran. Apa saja orang cakap dalam Quran macam mana, dalam hadis macam mana. Bila kita boleh rujuk dengan segala kemudahan yang ada, kita boleh cari sendiri, barulah kefahaman kita tu original, teruh kepada isi. Okey, hari ni Nabi Ibrahim, kita tahu minggu lepas kita baca Nabi Ibrahim dah pecahkan berhala-berhala tu. Lepas tu kaum dia pun tertanya-tanya. Dia kata qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminadh dhalimin, ayat 59 tu. Siapa buat benda ni kepada tuhan-tuhan kami, dia tu memang seorang yang zalim. Lepas tu qalu sami'na, kaum dia apa kata? Sami'na, kami dengar. Fatan seorang pemuda. Dia istimewa dalam Quran ni, Allah Ta'ala sebut pemuda. Kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi, bila Nabi Musa nak keluar mengembara mencari Khidir, Allah Ta'ala sebut wa idh qala Musa li fatahu. Ingat bila Musa berkata kepada pemudanya. Sama juga di awal surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala cerita mengenai pemuda juga, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Dalam surah Al-Anbiya ni pun bila Allah Ta'ala nak address Nabi Ibrahim tu, Allah Ta'ala guna perkataan fatan. Kaum dia apa kata? Sami'na fatan, kami dengar ada seorang pemuda yadhkuruhum, yang selalu duk kutuk berhala kami, yuqalu lahu Ibrahim, nama dia Ibrahim. Jadi isu di sini perkataan fatan. Sebab Nabi Ibrahim ni ketika mendapat wahyu masih lagi muda, dalam lingkungan umur dia 40-an. Jadi ayat ni juga nak cerita aset ni penting. Pemuda ni adalah aset penting untuk negara. Lepas tu qalu, dia pun bawalah Nabi Ibrahim ke muka pengadilan. Dan Nabi Ibrahim kalau kita perhati, dia seorang yang sangat berani dan seorang sangat bijak. Dia dah gunakan kaedah-kaedah, berbagai kaedah untuk berdakwah kepada kaum dia ni. Tetapi bila nampak kaum dia ni tidak boleh menerima dakwah dia, Nabi Ibrahim guna kaedah yang sangat ekstrim. Dan dia dah rancang siap-siap. Dia nak bila dia pecahkan berhala ni, dia akan dibawa ke mahkamah. Dan dia akan berhujah dalam mahkamah tu. Dan mahkamah ni biasalah kalau kes sensasi, orang ramai tengok. Nabi Ibrahim pun duk target benda tu dah. Jadi berlakulah dialog. Qalu a anta fa'alta bihadha qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Mu kau buat benda ni wahai Ibrahim kepada tuhan-tuhan kami. Kata Nabi Ibrahim kata bal fa'alahu kabiruhum hadha. Dia kata hak buat ni hak besar ni lah, sebab dia satu tak pecah. Fas'aluhum, tanyalah mereka berhala-berhala, tanya hak pecah, tanya hak berdiri tak pecah lagi tu. In kanu yantiqun, kalau mereka ni boleh bercakap lah. Ini contoh Nabi Ibrahim bijaksana. Lepas tu dia kata faraja'u ila anfusihim, kaum dia pun kembali kepada diri mereka sendiri. Faqalu, mereka berkata kepada diri mereka sendiri, innakum antumul zalimun. Ini nak cerita kehebatan Nabi Ibrahim ni. Kita kadang-kadang kita dengar ceramah ke, kita berhujah ke, biasanya bila pihak yang menyampaikan ceramah ataupun berhujah memberikan fakta betul, kita secara natural, secara semula jadi kita angguk. Oh, begitu. Jadi nak boleh keangguk tu, dia datang daripada kesedaran dalam diri sendiri. Contoh, kita tak pernah dengar satu benda, tiba-tiba penceramah tu cerita benda tu yang merungkai kemuskilan kita sekian lama. Kita berkata, oh begitu, patut pun. Jadi benda ni nak datang tu dalam diri sendiri. Datang kerana kesedaran. Dan Nabi Ibrahim, dia kata, mu tanya hak besar tu lah, kalau dia boleh bercakap. Jadi kaum dia pun semua terkejut. Terfikirlah hati, oh betul Ibrahim cakap. Ini kata kebijaksanaan. Nabi Ibrahim dah rancang ni. Thumma nukisu ala ru'usihim. Lepas tu kembali kepada kepala mereka, maksudnya kesedaran bahawasanya Ibrahim ini sedang buat sesuatu pada kami. Dia kata laqad alimta ma haula yantiqun. Mu tahu benda ni tak bercakap. Kata Nabi Ibrahim pukul sakit sekali lagi. Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Lepas tu apa budak sembah selain pada Allah benda tak boleh beri manfaat ataupun tidak boleh memberi mudarat.
Jadi kalau kita perhati dalam Quran, bila Allah Ta'ala nak menyanggah kepercayaan orang yang percaya dengan berhala, tangkal, azimat dan sebagainya, Allah biasa gunakan dua patah kataan, manfaat dengan mudarat. Dia kata, kenapa mudah sembah benda yang tidak boleh memberi manfaat? Contoh, kita ambil berhala, kita minta dengan dia. Dia patung, tak boleh beri manfaat kepada kita. Ataupun kalau kita kata, orang yang sembah, percaya dengan tangkal azimat ni, dia ambil tangkal azimat, beli sampai beribu, dia kata tangkal azimat boleh bagi manfaat. Sedangkan kalau tangkal azimat letak atas meja tu, tak boleh apa. Wala yadurrukum, tidak juga memberi mudarat. Contohnya kalau kita tak peduli ke berhala tu tak dibagi apa-apa mudarat. Sama juga kalau kita bawa tangkal yang kita percaya boleh melindungi kita, tiba-tiba Allah Ta'ala tetapkan kita dapat mudarat. Tangkal tu tak boleh bagi apa ke kita. Ini banyak dalam Quran digunakan perkataan ini. Okey, lepas tu ayat 68-69 ni, kaum dia berkata harriquhu, bakar dia, wansuru alihatakum, tolong Tuhan-Tuhan kamu, in kuntum fa'ilin. Pelik Tuhan perlu ditolong, sepatut Tuhan tu menolong kita. Ini ayat-ayat yang digunakan oleh Allah nak menceritakan kebodohan pokok ni. Lepas tu bila Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api, sebelum dicampak ke dalam api tu Allah Ta'ala sebut qulna, maka kami katakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kami katakan, wahai api, jadilah kamu sejuk dan juga selamat ke atas Ibrahim. Okey, ayat ni ada perbincangan. Antara satunya, kalau ikut Abdullah bin Abbas, kenapa Allah Ta'ala sebut wahai api mu kena jadi sejuk dan selamat kepada Ibrahim? Dia tak kata kuni bardan ala Ibrahim, api mu kena sejuk kepada Ibrahim, tapi disebut sekali sejuk dan selamat. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, antara kita kata sahabat Nabi yang paling alim dengan tafsir Al-Quran, dia kata apa? Kalau Allah kata api mungkin jadi sejuk kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim akan beku dalam api. Jadi bila Allah Ta'ala kata sejuk yang selamat, maksud sejuk nyaman seperti duduk nekon tu, itu tafsiran apa kita kata klasik. Hari itu saya jumpa dengan seorang kawan, dia ni hafiz Al-Quran juga, tapi doktor, medical doctor. Dia pun sembang dengan saya ayat ni, nak cerita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sains ni, ilmu sains kita kena belajar. Sebab apa? Dengan mempelajari ilmu sains banyak ayat-ayat Al-Quran ni boleh membantu kita untuk lebih memahami ayat Al-Quran. Dia kata, ustaz, kenapa Allah Ta'ala sebut salama? Saya ceritalah Nabi Abdullah bin Abbas sebut sejuk yang selamat, bukan sejuk membeku. Dia kata itu satu tafsiran. Dia kata rupanya ustaz, dalam api ni ada banyak karbon-karbon, gas-gas yang beracun. Kita pun biasa dengar bomba, lepas diselamatkan orang, lepas tu tiba-tiba dia pun pensan jatuh sebab dia terhidu gas-gas jelaga, karbon monoksida ke, yang ada dalam api itu menyebabkan tubuh dia ni, dia kata terracun. Jadi yang dimaksudkan Allah dalam ayat ni, kita boleh panjangkan tafsir tu, wahai api, kamu kena jadi sejuk, selamat, nyaman dan juga selamat Ibrahim ni daripada kesan sampingan gas-gas yang tidak sepatutnya ada yang boleh menjejaskan Nabi Ibrahim. Dan kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api, apa bacaan dia? Zikir Nabi Ibrahim. Bila dicampak dalam api itu, dalam Sahih Bukhari hadis sahih, Nabi Ibrahim kata apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah, Allah bagi aku dia dah sebaik-baik penolong. Dan rupanya cucu kepada Nabi Ibrahim, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menggunakan perkataan yang sama. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Ali Imran ayat 173. Ketika Rasulullah keluar nak pergi ke medan perang Badar. Ini bukan perang Badar hak pertama tu, ini perang Badar Sughra. Badar Sughra ni badar yang tak jadi. Dia perang Badar, perang Uhud. Bila nak habis perang Uhud, nak balik tu, Abu Sufyan kata kita dah seri Muhammad. Dia kata hari dengan hari, dulu Badar kamu menang, sekarang Uhud kami pula menang. Lepas tu dicabar Nabi untuk bertemu tahun berikutnya, tahun ke-4 Hijrah di kata medan Badar sekali lagi. Jadi Nabi pun standby lah. Bila tiba hari nak perang Badar, tahun yang dijanjikan tu, Nabi keluar tetapi Abu Sufyan tak keluar. Tapi ketika Rasulullah keluar dengan para sahabat dalam lingkungan 70 orang gitulah, Rasulullah baca perkataan yang sama pernah digunakan oleh Nabi Ibrahim ketika baginda dicampak dengan api, iaitu Nabi Ibrahim baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Rasulullah dia tukar sikitlah sebab benda tu disebut dalam Al-Quran, hasbunallah
wa ni'mal wakil. Dan kita tahulah cerita ni terus Nabi Ibrahim bebas daripada api itu. Nabi Ibrahim pun selamat. Dia kata wa najjaynahu, dan kami selamatkan Ibrahim, wa Luta, dan juga anak saudara dia Lut, ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, ke sebuah bumi yang kami beri keberkatan. Bumi yang penuh keberkatan ini kalau baca dalam Quran, ulama tafsir kata adalah bumi Syam. Bumi Syam ni merangkumi Jordan, Syria, Palestin yang ada sekarang ni. Jadi kita kena cakna lah kepada apa yang berlaku di bumi Syam ni sekarang ni, sebab diiktiraf sebagai bumi yang diberkati. Kemudian Allah sambung lagi ayat 72 ni, ini pun penting juga untuk disebut. Allah kata wa wahabna lahu, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim siapa? Ishaq wa Yaqub nafilah, dan juga Yaqub sebagai tambahan. Wa kullan ja'alna salihin, dan keduanya kami jadikan mereka anak-anak ataupun orang yang saleh. Nabi Ibrahim tuan-tuan antara nabi, kalau kita guna bahasa kasar lah, nabi yang tidak berjaya menarik kaum dia, family dia kepada tauhid. Kemuncaknya baginda dibakar dan diusir keluar. Kita ni pula sebagai manusia, kita rasa sedih bila kita kehilangan keluarga. Dahlah dibakar, diperambat, ayah dia pun tak mengaku anak. Jadi kehilangan Nabi Ibrahim pun terpaksa hijrah keluar. Kehilangan Nabi Ibrahim, kehilangan keluarga tu kerana rosaknya mereka disebabkan oleh syirik, penyembahan berhala. Allah Ta'ala ganti dengan keluarga yang lebih baik, iaitu keluarga yang kemudiannya menjadi keturunan para nabi. Dan permulaan keluarga Nabi Ibrahim ni adalah bermula dengan lahirnya Nabi Ismail, yang kemudian melahirkan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kelahiran anak kedua iaitu Ishaq. Ishaq ni kemudiannya daripada Ishaq lahir Yaqub. Dan kenapa disebut Yaqub ni? Sebagai nafilah, tambahan. Nabi Ibrahim minta supaya dapat anak. Allah Ta'ala bukan sakat bagi anak. Kemudiannya walaupun Nabi Ibrahim tak sempat jumpa dengan Nabi Yaqub, Allah Ta'ala beri juga kepada Ibrahim dalam keturunan dia Yaqub sebagai anak tambahan. Dan Yaqub ni antara kelebihan dia, gelaran dia Israel. Batu Yaqub ni ada anak berapa? Anak dia ada 12 orang, yang mana melahirkan kemudian selepas itu Bani Israel, keturunan Bani Israel. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat, pengorbanan Nabi Ibrahim daripada awalnya berdakwah kepada kaum dia, berdebat semua sekali, kemudian kemuncak dibakar, lepas tu diusir keluar daripada negeri. Allah Ta'ala ganti segala pengorbanan baginda ini dengan mengganti sesuatu yang lebih baik, iaitu keturunan baginda semuanya keturunan para nabi yang menjadi pemimpin kepada umat kemudian. Jadi pengajaran untuk kita kena contohi Nabi Ibrahim dari segi berani, teguhnya tauhid. Dan sebenarnya dalam Islam kunci segala benda duduk di tauhid. Tauhid masuk bergantung bulat-bulat sepenuhnya kepada Allah satu-satunya. Bila kita kukuh tauhid, kita tak takut apa dah. Buat apa saja, ini aku buat kerana Allah. Kena bakarlah tak apa, dan sebagainya. Allahu a'lam. Ni insya-Allah kita sambung besok. Besok ada beberapa nabi. Contoh Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Daud, dan juga Nabi Sulaiman. Dan yang agak menarik untuk kita bincang besok adalah kisah Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Mereka berdua berselisih pandangan mengenai satu keputusan hukum. Itu kita jumpa besok. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.